Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen, Bab 3 Tingkatan 5 KSSM. Subtopik dalam bab ini ialah latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Seterusnya, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Ketiga, yang di Pertuan Agong dan Raja dalam perlembagaan persekutuan. Keempat, keunikan amalan demokrasi di negara kita. Akhir sekali, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Raja-Raja Melayu berkuasa mutlak, menjadi sumber undang-undang, menjadi ketua kerajaan, menjadi ketua agama, dan bertanggung jawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, serta diperkukuh dengan konsep Islam. Sebelum Perang Dunia Kedua. British dalam memperkenalkan sistem residen di NNMB dan sistem penasihat di NNMTB. Bagi NNMB, British telah mengambil alih pentadbiran peringkat pembesar negeri dan Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah, meskipun perlu menerima nasihat dari pegawai British. Bagi NNMTB, kedudukan Raja lebih kukuh, kerana pentadbiran negeri dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh Raja meskipun terdapat penasihat British. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 berkait rapat dengan usaha Raja, pembesar dan rakyat menghalang pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan. Semasa pendudukan Jepun. Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan diisytiharkan ketika persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Selepas Perang Dunia Kedua. Kuasa pemerintahan diambil Raja England menyebabkan Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa. British memerintah Malayan Union melalui Governor. Penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union disokong orang Melayu dan menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-Undang Tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi setiap negeri dan masih digunakan sehingga hari ini. Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Parlimen selepas merdeka. Jawatan yang di Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Rakyat diberi hak memilih wakil rakyat melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Pembentukan Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB. Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu berperanan sebagai majlis persidangan Raja-Raja Melayu Negeri Perak, Selangor, Pahang, dan Negeri Sembilan. Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan British. Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Perlembagaan Malayan Union 1946 memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan atau The Council of Sultans. Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh The Governor Malayan Union di bawah The Malayan Union Order in Council. Ahli majlis terdiri daripada 9 Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British.
Fungsi-fungsi Majlis Sultan-Sultan ialah membincangkan undang-undang agama Islam dan menasihati gubernur tentang perkara yang dinyatakan oleh Raja-Raja Melayu. Namun, majlis tidak pernah diwujudkan kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. C. Majlis Sultan-Sultan semasa Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Sultan-Sultan semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan pada tahun 1948 bersempena dengan Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Majlis Sultan-Sultan dilengkapi kuasa dan sekretariat yang sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Pengerusi pula ditentukan dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Persidangan disertai dengan penyimpanan mohor besar raja-raja bagi memeterai keputusan. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. D. Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah menjadi ahli Majlis Raja-Raja selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada 1963. Yang di-Pertuan Negeri tidak menyertai mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. E. Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Fungsi Majlis Raja-Raja. Pertama, memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kedua, bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ketiga, memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera di Sarawak dan Sabah. Kelima, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Keenam, memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan. Fungsi Majlis Raja-Raja yang terakhir ialah memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Ketiga, Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan 24. Institusi Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja di 9 buah negeri dalam persekutuan, yaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, dan Kelantan. Pemilihan dilaksanakan Majlis Raja-Raja mengikut kaedah yang ditetapkan Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong menjadi puncak kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran, dan kemuliaan negara. Kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong yang pertama ialah kuasa eksekutif, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat bagi mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat. Dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Pelantikan jawatan penting.
Agong melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara, Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis, dan sejumlah ahli dalam Majelis Angkatan Tentera. Ketenteraan. Agong merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia dan dibantu oleh Majelis Angkatan Tentera. Diplomatik. Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara dan menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka menjalankan tugas di Malaysia. Kedua ialah kuasa perundangan. Persidangan Parlimen. Agong berkuasa memanggil Parlimen bersidang dan berkuasa memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Agama. Agong merupakan ketua agama Islam di negeri sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, dan Sabah. Ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah sultan atau raja negeri masing-masing. Hak dan keistimewaan. Agong menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah, serta melindungi kepentingan sah kaum lain. Pengistirahan darurat dibuat setelah memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Kuasa kehakiman. Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majelis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, dan Hakim Mahkamah Tinggi serta kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah Persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong berkuasa mengampunkan, menangguhkan, dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, dan wilayah Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Amalan pilihan raya. Contoh amalan, kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Kedua, rakyat menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Ketiga, undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Keempat, undi ialah rahasia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan ialah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkaitan dengan pendidikan, serta kebebasan bersuara, berhimpun, dan berpersatuan. Kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak, tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Sekatan itu bertujuan untuk memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Kuasa pemerintahan di negara kita dibagi kepada 3 bahagian, yaitu Badan Perundangan atau Legislatif, Badan Eksekutif atau Pelaksana, dan Badan Kehakiman atau Judisiari. Struktur pentadbiran persekutuan. Kelima, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Gabungan unsur tradisional dan modern dalam pentadbiran. Unsur tradisional, kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Unsur modern, demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster, England. Mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi karena raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi, dan dasar negara. Kuasa pengimbang pada raja meredakan konflik dalam demokrasi. Mekanisme semak dan imbang berlaku melalui pengasingan kuasa, yaitu Badan Perundangan, Eksekutif, dan Kehakiman. Badan Perundangan diberi peranan mengubah undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif. Kuasa budi bicara raja. Maksud ialah dilaksanakan tanpa mendengar atau menuntut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu.
Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam soal pelantikan Ketua Kerajaan Persekutuan atau Perdana Menteri. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik Ketua Kerajaan Negeri, yaitu Menteri Besar dan Ketua Menteri, serta tidak memperkenan pembubaran DUN. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenan permintaan pembubaran parlimen. Kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum merujuk prinsip tolak ansur, perundingan, dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Permuafakatan berbagai parti dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan. Gabungan parti berasaskan kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan sejak pilihan raya 1955. Dan kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional. Pada pilihan raya umum ke-11 tahun 2018, kerjasama politik membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk Kerajaan Persekutuan.